Terima kasih. Terima kasih Syaf Syukri. Saya tengah jenguk-jenguk Encik Khairul, apa keputusan rasmi tak rasmi dah masuk ni, banyak sekali tu. Okey, simpan-simpan dulu. Banyak perkara yang kita boleh kongsikan. Terima kasih Syaf Syukri dengan keputusan tidak rasmi mula masuk di esrawani.com dan juga lapor langsung Esrawani. Dan saya masih berada di pekarangan lobi Hotel Grand Paragon di Johor Bahru. Terima kasih pihak Grand Paragon membenarkan kami membuat lintas langsung dari Johor Bahru sempena kita melakukan Johor memilih pada hari ini. Dan nampaknya Encik Khairul Arifin Muhammad Munir sudah pun bersedia di sebelah kanan saya, pengurus kanan penyelidikan Institut Darul Ihsan dari Selangor. Dan tim IDEA sebenarnya dah berkampung sebelum hari penamaan calon dengan melakukan analisis awal keputusan Johor, persepsi pengundi Johor menjelang pilihan raya negeri Johor. Tetapi satu benda yang saya pasti Cik Khairul dan juga penonton Esrawani lihat, pilihan raya kali ini ada beberapa sejarah, ada beberapa rekod yang perlu kita catatkan dalam sejarah pengurusan pilihan raya kita. Yang pertamanya pelaksanaan undi 18. Betul. Sekitar 756,257 pendaftaran undi automatik dan juga undi 18 hingga 21 tahun itu termaktub dan dibenarkan untuk memilih pada hari ini. Kita tak tahu jumlahnya berapa yang keluar mengundi. Yang keduanya, pilihan raya ini juga melayakkan anak-anak muda seawal 18 tahun. Dibenarkan untuk mengundi. Dan saya jumpa tadi di Peling, di sekolah Sri kataupun Sentosa Sutera, sekolah menengah, sekolah kebangsaan Sutera, dan juga di sekolah kebangsaan Taman Peling. Mereka excited, mereka teruja, dan pelbagai reaksi mereka. Ada yang datang dengan mak bapak mereka, ada yang datang secara solo dan sebagainya. Tapi soalan pertama saya kepada Cik Khairul, anak saya ni undi 18 juga ni. Kalau di Selangor ada undi lepas ni ataupun PRU akan datang, mereka ni 2 orang akan layak mengundi. Dah ada dalam daftar pemilih. Soalan pertama mereka pada ibunya di rumah pada pagi tadi, kenapa tak boleh mengundi online untuk pilihan raya negeri ke pilihan raya umum? Terperanjat juga mak dia nak jawab ni. Tapi itu juga saya rasa berlaku di Johor pada hari ini. Ramai yang tidak tahu, ramai yang tidak menyedari proses demokrasi. Macam mana Encik Khairul? Satu perkara yang menarik, saya setuju bahawa ada 2 perkara yang menariklah dalam PRU Johor kali ini, iaitu apabila kita tengok undi automatik dengan juga pelaksanaan undi 18, voting dibawahkan, bawah pada 18 tahun. Dan saya setuju sebab dalam survei kami tapi kami buat di Selangor tentang undi 18, kita dapati bahawa anak muda ni perspektif dia terlalu dinamik sekali. Mereka ada yang sebahagian besar daripada mereka 70% kalau kita tanya soal minat politik, tak minat politik. 28% saja yang minat. Tapi kalau dari segi nak turun mengundi itu semangat yang luar biasa. Dan mereka juga adalah generasi yang terdedah dengan Shopee, terdedah dengan Lazada. Kalau nak apa-apa pesan GrabFood. Jadi bagi dia iPad, teknologi ini satu perkara yang simple. Kenapa ianya tidak susah nak dibuatkan dalam talian, atas talian. Jadi untuk itu saya rasa mungkin soalan itu valid, dan saya fikir SPR dan parti politik seharusnya cari jalan untuk bagaimana kita boleh meneroka ke arah pelaksanaan tersebut, mengambil kira pandangan anak muda ini. Jadi kalau kita lihat kepada sentimen yang ada, mereka memang suka kepada yang lebih mudah berbanding dengan, sebab saya tengok tadi ada kawasan, sebagai contohnya di beberapa kawasan di Lakin, anak muda turun lebih awal dalam pukul 11, 12 dah ramai. Tapi terpaksa beratur. Ada satu tempat yang kawan-kawan kami yang dalam pemerhati menyebut sampai 1 jam terpaksa beratur. Jadi itu satu perkara yang mungkin tak menyeronokkan pengalaman pertama mereka bagi mereka. Jadi itu satu perkara yang saya rasa agak menarik untuk kita sama-sama fikirkanlah bagaimana teknologi boleh menyumbang kepada proses ini. Okey, itu yang saya nak kaitkan dengan dapatan IDEA sepanjang membuat kajian di lapangan menjelang pilihan raya negeri Johor ini. Bagaimana trend pengundian sebenarnya apabila bertemu mereka numerator turun ke padang? Trend pengundian yang kita lihat hari ini, adakah refleksi daripada dapatan IDEA itu? Kita dapati bahawa secara dasar ni bagi saya ada 4 perkara yang menentukan trend pengundian ataupun bagaimana keputusan itu akan keluar nantilah. Yang pertamanya soal peratusan turun mengundi, yang kedua mood, wave, sama ada wave ke tidak, jam jalan ke apa sebagainya itu.
Yang ketiga adalah soal faktor parti, sebab antara memilih antara faktor calon dan parti lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah soal dinamika pengundi. Ini antara perkara-perkara yang berlaku dalam suasana sekarang ni. Tapi kalau kita berbalik kepada soal pemerhatian di bawah, kami melihat bahawa apabila kita tanya soalan sama ada di manakah apakah mereka di manakah kebanyakan mereka dalam trend 58% mengatakan bahawa dia akan undi parti yang sama. 28% lagi hendakkan pembaharuan. Jadi kalau ini patternnya, bermaksud bahawa parti-parti yang dominan ataupun yang sedia ada akan mendapat suatu keuntunganlah di situ. Namun demikian ianya ditentukan oleh peratusan keluar mengundi. Yang ini saya fikir ada satu perkara yang cukup menarik untuk kita kaji tentang peratusan turun mengundi. Peratusan keluar mengundi jam 4 petang tadi sekitar 50%. 50%. Tetapi kita menjelang tutup 6 petang kita tidak tahu. Biasanya SPR akan umum selepas keputusan penuh yang kita akan perolehi pada malam nanti. Tetapi pastinya sekitar 55 ke 60% kalau itu paling tinggi boleh dicapai dalam Pilihan Raya Negeri Johor. Tetapi rakan saya Syaf Shukri di studio sudah menerima banyak sekali keputusan tidak rasmi. Ini awal lagi kerana baru saja ditutup 6 petang tadi, baru 45 minit. Mungkin ini terlalu awal, tetapi ini juga yang boleh kita jangkakan pattern jumlah keputusan penuh pada malam ini. Di Tenang sudah ada, di Mahkota sudah ada, di Perling sudah ada. Nampaknya ada angka-angka yang agak mengejutkan juga dengan angka yang baru saja, baru 300 undi, baru 500 undi. Tetapi menarik, mungkin kita repeat sedikit soalan saya ketika break tadi bersama Syaf Shukri. Dari angka 2.5 juta pemilih berdaftar untuk 2022. Ia peningkatan 750,000 berbanding 2018 sekitar 1.7 juta. Betul. Dan peratusan keluar mengundi pada 2018 adalah sekitar 82% hingga 83%. Jadi kalau kita buat perbandingan angka peratusan keluar mengundi hari ini, kalau pukul 4 tadi 50%, mungkin menjelang 6 petang mungkin sekitar 55 ke 60%. Jadi adakah adil bahawa peluang untuk semua parti masih ada untuk mendapat kerusi-kerusi yang mungkin mereka target atau sasarkan menang berbanding congakan awal ketika pembubaran itu nampaknya BN akan mendapat 2/3 senang-senanglah, kerana kalau peratusan keluar mengundi bawah 60% seperti Melaka ataupun seperti Sarawak, itu yang mereka mahukan, ataupun pengundi teras mereka yang mereka akan bawa keluar secara maksimum, dan pengundi luar dari Singapura, dari Lembah Kelang tidak akan pulang. Dan undi 18, undi pertama kali ini juga mereka tidak boleh cerap. Pandangan Cik Khairul. Saya setuju bahawa kalau kita lihat bahawa kalaulah katalah peratusan turun mengundi setakat pukul 4 tadi 50%, dan kita unjurkan sehingga setiap, sebab daripada awal tadi dalam 5-6% lah dia punya tu nampak agak stabil 5%. Kami juga mengunjurkan mungkin dalam 55% ke 60 lah. Kalau kita ambil dengan angka 55%, maksudnya kita compare balik dengan undi pada 2018 dahulu, kita boleh unjurkan bahawa pengundi lama yang telah keluar adalah 1143910. 1 juta. Dia tahu 1 juta. Dari peratus dan masuk pada segi peratus ialah 74%. agak tinggi juga. Dengan mengambil kira 20% adalah undi Baru. yang kita sebut undi baru ataupun undi automatik. Undi 18. Undi 18 sebagainya. Jadi ini memberi cabaran kepada dalam don-don tertentu suasananya neck to neck. Maksudnya dengan keadaan unjuran sedemikian, ada tempat-tempat tertentu dia memberi cabaran besarlah di antara parti dominan pertama dengan parti dominan kedua. Ini saya fikir antara satu perkara yang boleh dilihat sebagai satu perspektif yang berlainan dengan Melaka. Kalau kita nak ambil Tetapi kira kalau kita rujuk itu di lapangan hari ini, awal pagi tadi, Cik Khairul sempat membuat lawatan di beberapa kawasan DON di sekitar Johor Bahru, di Lakin. Kalau saya di Perling tadi, saluran 5, 6, 7 ramai. Sampai beratur ada 30 minit, dan ikut laporan rakan-rakan media lain di Twitter misalnya, ada sampai 1 jam di kawasan Endau, di kawasan Bukit Kepong. Di Lakin tadi pun saluran ada beberapa tempat yang jadi, saya dapati. Macam mana kita nak membaca itu? Adakah ia juga memainkan faktor bahawa undi 18, undi pertama kali di kawasan tertentu amat tinggi berbanding undi sekitar umur 40 ke 50 tahun yang mungkin tidak boleh balik kerana mereka berada di Singapura ataupun di Lembah Kelang? Ini ditanda oleh faktor excitement lah, saya rasa. Satu perkara sebab benda baru. Jadi pada mereka yang pengundi muda, berumur 18 tahun, mana keluar mengundi lebih awal,
kita lihat tadi bahawa kalau saluran 7 dan setengah tahun keseluruhan saluran 9, ada yang pukul 12 itu dah habis 5 buku. Jadi dah hampir habis sebab satu saluran dan 500 orang saja. Jadi di situ kita lihat bahawa ada, dan berbanding dengan saluran 3, 4 yang pertengahan itu nampak amat kurang. Jadi saya lihat di sini mungkin dalam peratusan ini yang saya sebut tadi 20% lah kita buat andaian itu anak muda dan juga pengundi yang sebenarnya kalau kita ambil pengundi muda ni dalam konteks Johor ni, kalau kita ambil 18-20 hanya dalam 6% saja. 150,000. Ya. Tapi kalau kita unjurkan kepada orang yang berumur 18 ke 30, yang ini kita akan dapat satu komposisi yang besar. Sebab kebanyakan mereka adalah pengundi yang belum mengundi PRU14, mengundi kali ini sebab automatic registration, dan ada juga mereka yang tidak. Jadi ini cabaran yang harus dilihat. Berapa persen ni? 20%? Saya letak tadi dalam 20% yang jadi semua ada harapan untuk mendapat daripada 20%. Semua parti. Dia terbahagi. Cuma yang kami dapat kesan adalah berdasarkan kepada survey undi 18 yang kita pernah buat dahulu, ada kebanyakan dalam 25% mereka menyatakan mereka mengundi berdasarkan keluarga. Jadi faktor keluarga akan memainkan peranan juga dekat sini. Faktor lokaliti pun. Lokaliti. Okey, satu soalan sebelum saya ke Syukri. Syukri, ada banyak keputusan masuk tidak rasmi. Apa kita boleh baca indikator kepulangan beramai-ramai anak Johor pada malam tadi? Lebuh Raya Plus sesak sampai 5 jam baru sampai ke Johor Bahru, ke Batu Pahat. Awal pagi tadi subuh pun masih sesak, dan di Muar itu di pusat-pusat mengundi traffic jam di mana-mana. Jadi apa indikator yang boleh kita baca? Jadi bagi kami, kalau bila berlaku kesesakan, bila ada kebanjiran pengundi daripada luar daripada Johor, khususnya di Lembah Kelang, pengundi Lembah Kelang adalah dynamic voter. Mereka mengundi berdasarkan prinsip, ada isu, dan mereka ada kecenderungan kepada parti-parti yang tertentu dan sebagainya. Dan ini kita lihat bahawa akan memberikan sedikit saingan kepada dominan parti. Contohnya ke dalam konteks ini Barisan Nasional. Sebab biasanya yang daripada Lembah Kelang ni sifat dia lebih kepada Pakatan Harapan. Tapi namun demikian ianya masih terbuka ruang itu untuk kita lihat berdasarkan keputusan. Tapi ini memberi satu ruang. Contohnya macam kalau Pantai Timur, highway balik Kelantan, jam, kita akan nampak bahawa sentimen. Jadi saya fikir apabila proses demokrasi di Johor ni sedikit dibuka dengan adanya ceramah. Sebab kalau dalam pemantauan kami, seminggu sebelum 7 hari menjelang penyelenggaraan ini, apabila banyak ceramah-ceramah dibenarkan dan orang yang mengikuti di YouTube dan juga Facebook juga bertambah bagi kebanyakan tokoh-tokoh politik. Jadi ini saya rasa memberikan satu kegairahan lah kepada orang di Lembah Kelang juga untuk turun mengundi berbanding dengan Melaka. Okey, kalau saya semalam sempat di Lakin meneliti ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan calon Lakin dari PKR, dari Keadilan, dan ada penceramah saudara Akmal Nasir dan juga Datuk Saifuddin Nasution. Dan juga sebelum itu di Kota Iskandar, saya lihat 3 gabungan PH ni ada. Mat Sabu ada, saudara Lim Guan Eng ada, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada. Tetapi crowd ceramah memang tidak seperti yang kita ingin lihat lah. Kerana kawalannya amat ketat, dan mungkin orang takut juga dengan varian Omicron, dan juga kawalan daripada pihak petugas lebih ramai daripada crowd pengundi di kawasan lokal tersebut. Jadi bagaimana kita nak membaca? Berbanding Melaka langsung tak ada ni. Ya. Ini yang menarik apabila kita menghala kepada proses pengundian abad baru. Ambil contoh pada PRU 14. Pada PRU 14 yang lepas, masyarakat membuat keputusan 48 jam sebelum pengundian. Kita dapat lihat bahawa UMNO BN tewas pada ketika itu berlaku perubahan. Ketika itu BN confident bahawa dia yakin bahawa akan terus kekal berkuasa. Namun demikian, tanda aras pada media sosial menampakkan ruang yang luar biasa. Kalau nak dibanding dengan ceramah pada ketika itu dengan apa yang berlaku pada tahun sebelumnya, dia ada beza sama sekali. Tetapi saya tengok bahawa apabila orang dah tahu bahawa dia dah boleh menggunakan media sosial dan sebagainya, ini saya fikir ada memberi kesan dan impak yang sedikit luar biasa, khususnya untuk orang pengundi di atas pagar, yang dalam survey kami, mereka ini sentiasa dalam range 18 ke 20% akan membuat keputusan pada hari pengundian. Okey.
pengundi atas pagar itu menarik untuk kita ulas lepas ini. Ada pandangan penganalisis politik mengatakan undi 18, undi pertama kali kita tidak boleh anggap mereka ni undi atas pagar. Kerana kelompok ini dinamik, kelompok ini ada idealisme politik mereka dan ada yang mereka mahukan kepada demokrasi. Cik Khairul, kita berbaki 5 minit ini. Dari kajian survei dan juga ide lama dalam membuat sentimen di lapangan, nampaknya kita berada di satu persimpangan yang amat kritikal dalam melihat pola demokrasi, pendidikan politik negara kita. Dengan pertambahan pengundi hampir setiap bulan sekarang ini, kalau Johor dia dah dapat 750,000, bayangkan kalau kita tidak usik kelompok ini ataupun mereka tidak datang untuk mengundi pada pilihan raya akan datang di negeri mana, pilihan raya umum dan sebagainya. Jadi mengapa semua pemegang taruh, terutamanya SPR, parti politik, Kementerian Pendidikan, NGO perlu berperanan. Sedihlah kalau kita undi awal di rakan-rakan kita di Singapura cacah merbah. Susah sangat nak dapatkan slip kertas undi itu dengan kos nak pergi penghantaran dan sebagainya. Nak daftar pula macam-macam requirement. Undi 18 pula kalau kat universiti sekarang tak boleh balik, ada yang COVID. Ada yang tak tahu langsung, betul kan nama saya ada dalam daftar pemilih. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bergerak ke hadapan dan pelajar daripada Johor ini. Saya fikir dalam konteks sekarang ini, bila ada penambahan undi dalam daftar pemilih yang meningkat setiap saban tahun dan kebanyakan ruang untuk demokrasi di Malaysia ni telah terbuka, dah sampai masanya SPR, agensi kajian dan parti politik, jangan ditinggalkan parti politik sebagai pemegang taruh dan termasuk NGO untuk duduk sekali berbincang bagaimana kita nak menyuburkan demokrasi kita di Malaysia. Sebab dalam survei undi 18 kami dapati bahawa walaupun mereka kurang minat dengan setuju dari segi polisi, kurang minat dari segi politik, tetapi mereka mendambakan undi 18 mendambakan pendidikan politik. Mereka mahu diberi ruang dan peluang. Dan politik ini jangan dilihat dalam konteks parti semata-mata. Kita masih lagi tabu dalam bahawa politik ni parti mana yang kamu pilih. Tapi sebenarnya kita patut bawa masyarakat ni, khususnya anak muda ni, di luar semangat demokrasi, bagaimana memilih akademi. Jadi kita kena wujudkan banyak program-program yang sedemikian. Latihan kenegaraan ini, kalau di negeri-negeri lain, seperti macam saya ambil contoh di Indonesia, dah bermula daripada sejak sekolah rendah. Kita ni ada dimasukkan, tapi akhirnya baru kita kenal benda tu bila kertas pelajaran kenegaraan kemudian kan. Jadi yang ini saya fikir kena duduk untuk ada pendidikan politik yang sihat, politik berdasarkan prinsip nilai, jangan politik yang berasaskan kepada apa orang panggil yang tak ada substance ya. Jadi yang ini kita perlu laksanakan. Dan saya fikir jangan kita buat suatu perkara baru. Kita harus bersifat empowerment. Maknanya kita kena mengupayakan parti politik yang ada. Kita kena mengupayakan juga NGO yang ada untuk melihat benda ni. Jadi kadang-kadang kita punya solution biasanya kita akan tubuh ini lancar ini, tapi kita tanpa melihat bagaimana semua pihak boleh kita ambil untuk duduk secara bersama. Jadi kalau hanya mengumumkan pengurusan pilihan raya untuk negeri dan juga pilihan raya umum ini 100 juta, 500 juta tidak membawa makna apa-apa. Dan saya rasa bajet harus kita kembangkan untuk melihat kepada pilihan raya keadaan baru. Sebagai contohnya bagaimana penggunaan secara elektronik, digital. Dan kedua, pusat mengundi yang harus sekarang ni yang kita banyakkan adalah saluran. Saya merasakan bahawa pusat mengundi yang harus kita banyakkan. Sama dan seperti kan macam di Indonesia. Dia dibuat secara lokaliti. Kita memang ada lokaliti, tetapi sekolah kadang jauh. Kawasan itu tak sesuai. Harus dikembangkan kepada pusat-pusat masyarakat. Kalau 100 lah. Jangan risaulah. Mereka kenal siapa kenal lah. Jadi kalau masjid lah. Masjid, balai raya, dewan masyarakat. Kalau kat universiti lah. Universiti. Jadi benda ni boleh dipermudahkan. Jadi yang itu saya rasa satu perkara yang perlu ada satu sinergi bersama untuk menunjukkan ekosistem demokrasi yang lebih sihat. Jadi kalau satu ketika nanti kita boleh bayangkan, kita tak fikir dah pengundi luar. Mengundi luar negara. Itu bukan faktor dah. Mereka akan dapat akses itu. Mereka akan dapat hak boleh mereka untuk mengundi dengan lebih mudah. Kan? Ya, betul. Saya setuju. Okey. Terima kasih. Saya tinggalkan soalan itu untuk kita jawab dalam
analisa keputusan yang rasmi kita akan dapat pada malam ini. Rakan-rakan saya dengan tokoh-tokoh penganalisis politik yang hebat yang akan bersama mereka sepanjang malam ini. Terima kasih Cik Khairul Arifin, Muhammad Munir, Pengurus Kanan Penyelidikan Institut Darul Ehsan, dan saya untuk takat ini habis di Hotel Grand Paragon di Johor Bahru ini. Terima kasih kepada Grand Paragon membenarkan kami membuat lintas langsung Johor Memilih bersama saya dan juga panel-panel pakar pada sepanjang hari ini. Dan AK sudah bersedia, Syaf Syukri sudah bersedia, rakan-rakan di social media esrawani.com juga sudah bersedia untuk memberikan update terkini Johor Memilih. Saya dan juru kamera Ruzi dan juga pemandu saya, semua panel-panel saya juga mengucapkan terima kasih kepada anda, dan terus bersama kami liputan komprehensif Johor Memilih bersama Esrawani. Kembali kepada AK.